Kejutan terbaru, pasti ini tidak akan dapat dijangka oleh Syahidan Kasim. Selepas dia kecewa tidak dapat mempertahankan kerusi di Arau, Parlimen Arau, kerana dia tidak lagi dicalonkan oleh Barisan Nasional, dia kecewa amat sehingga dia mengambil keputusan yang memang di luar jangkaan. Dia mengambil keputusan untuk bertanding bagi kerusi Perikatan Nasional. Kemudian sebelum dia bertanding pun dia telah mengambil tindakan. Dia menutup bilik gerakan di Arau. Akhirnya kejutan terbesar bagi Syahidan Kasim diumumkan oleh Barisan Nasional. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, Barisan Nasional mengumumkan akan membuka semula bilik gerakan Arau, kata Rozabil. Bilik gerakan Barisan Nasional untuk Parlimen Arau akan dibuka semula dalam masa terdekat setelah ditutup pada 1 November yang lepas. Setelah penyandang kerusi Parlimen Arau, iaitu Datuk Seri Syahidan Kasim, telah mengarahkan supaya ia ditutup apabila namanya tidak tercalon bagi pilihan raya umum ke-15 PRU15. Calon BN bagi Parlimen Arau yang baru iaitu Datuk Rozabil Abdul Rahman berkata ramai penyokong di peringkat jentera akar umbi mahu agar bilik gerakan tersebut dibuka semula. Cuma kita tidak pastilah berapa ramai akar umbi yang mahu ini. Dan kita tidak pasti akar umbi yang mahu ini adalah penyokong Syahidan Kasim dulu juga ataupun ini adalah penyokong baru kepada Rozabil Abdul Rahman. Berdasarkan sambutan yang diterima semasa sesi bertemu pengundi dalam masa 2-3 hari ini, katanya, ramai yang meminta agar saya membuka semula bilik gerakan BN di Arau ini, katanya. Tambahnya lagi, hanya sebilangan kecil yang menolak, katanya kepada pemberita di Arau pada hari ini. Rozabil berkata beliau yakin ramai yang masih menyokong dan setia kepada parti walaupun mereka keliru pada peringkat awal setelah Syahidan mengumumkan untuk terus kekal bertanding mempertahankan kerusi Parlimen Arau atas tiket Perikatan Nasional. Saya fikir realiti dia, mau tidak mau, realiti berlaku ialah pecah undi. Mau tidak mau pasti akan berlaku pecah undi di antara Syahidan Kasim dan juga Datuk Rozabil tadi itu. Mau tidak mau ni realiti pasti berlaku. Jadi ada pecah undi nanti. Nah, yang dapat kelebihan nanti mungkin adalah daripada parti yang lain. Kita tidak tahu, tengok sajalah. Calon Pakatan Harapan pula iaitu Fatin Emelina Fazli turut mengumumkan bertanding bagi merebut kerusi itu. Secara logiknya, kalaulah Barisan Nasional dan PN Perikatan Nasional ini terpecah undi, secara logiknya kalaulah penyokong Pakatan Harapan yang dulu itu tetap setia dengan Pakatan Harapan, secara logiknya bahaya. Satu keadaan yang amat bahaya bagi Rozabil dan juga Syahidan Kasim. Apa pendapat kamu? Adakah Syahidan Kasim akan dapat mempertahankan kerusinya tapi kali ini di atas tiket Perikatan Nasional? Ataupun ini adalah penamat kepada segala-gala persoalan? Dan soalan yang seterusnya, dapatkah Rozabil mengalahkan Syahidan Kasim yang sudah lama bertapak di sana, sudah lama menjadi suara bagi tempat itu? Mampukah dia mengalahkan Syahidan Kasim? Saya pikir bukan mudah, kerjanya bukan mudah, tugasnya bukan mudah, bukan satu perkara yang mudah. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang sekali lagi pada semua rakyat Malaysia. Selama ini kita mendengar berita-berita daripada ahli-ahli politik
Tapi kali ini tuan-tuan dan puan-puan, kali ini daripada General Tan Sri Zamros Muhammad Zain, iaitu Panglima Tentera Darat. Ini satu peringatan yang amat serius. Amat serius dan jangan dipandang enteng. Ini pasti akan mengejutkan siapa lagi, pemimpin-pemimpin parti lah, setiap pelatih seluruh negara. Pasti mengejutkan Zaid Hamidi, Anwar Ibrahim, Tun Mahathir, Muhyiddin Yassin, Syafiq Abdal, Haji, Bung Mokhtar, siapa lagi? Semualah. Semua. Syed Saddiq pun. Dan ini harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh semua pemimpin politik itu, supaya jangan sampai perkara ini berlaku, kerana amaran ini telah dikeluarkan oleh Panglima Tentera Darat, iaitu General Tan Sri Zamros Muhammad Zain. General itu berkata, anggota ATM, Angkatan Tentera Malaysia. Anggota Angkatan Tentera Malaysia jangan pegang spanduk parti terjerit sana sini. Ini amaran keras. Jadi kerana ada amaran keras ini, jangan suruh Angkatan Tentera pergi pegang spanduk terjerit sana sini. Jangan sebab ada sudah amaran. Anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM diingatkan supaya tidak terlibat secara langsung, termasuk turun berkempen bagi pilihan raya umum PRU ke-15. Panglima Tentera Darat General Tan Sri Zamros Muhammad Zain berkata, penglibatan secara langsung dalam proses pilihan raya boleh dianggap sebagai melanggar peraturan yang telah ditetapkan terhadap anggota ATM. Dia berkata, diharapkan janganlah ada anggota kita yang turut bersama-sama memegang spanduk parti politik dan terjerit di sana sini. Itu tidak kena caranya dan kita tidak benarkan, katanya lagi. Namun begitu, kita tidaklah halang parti politik mana yang mereka ingin pilih atau sertai ceramah, katanya. Itu pilihan masing-masing, kerana mereka tetap boleh mengundi untuk menentukan masa depan negara. Katanya lagi, diharapkan mereka dapat tunaikan tanggungjawab masing-masing apabila tiba hari mengundi nanti. Katanya kepada pemberita selepas majlis penganugerahan Pingat Jasa Malaysia PJM kepada 472 veteran ATM peringkat negeri 9 di kem Segenting di Port Dickson hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan hari pengundian pada 19 November dan pengundian awal 15 November. Zamros juga berkata ATM akan menambah lebih banyak latihan peralihan Perbadanan Hal Ehwal bekas Angkatan Tentera perhebat yang relevan mengikut peredaran masa dan keperluan guna tenaga kerja Malaysia. Beliau berkata 5 latihan peralihan sedia ada yang ditawarkan dilihat tidak mencukupi dan perlu penambahbaikan yang efektif. Katanya setakat ini perhebat ada tawarkan kursus jangka panjang antara 6 hingga 18 bulan bagi anggota yang bakal berpencen. Kursus ini melibatkan bidang kejuruteraan mekanikal, reka bentuk dalaman, automotif, hospitality, keusahawanan dan pengajian pengurusan. Namun kita dapati ramai bekas tentera tidak bekerja. Bekas pesara tidak bekerja dalam bidang latihan yang mereka sertai. Kita akan buat analisis terhadap isu ini dan akan berusaha untuk tambah baik kursus sedia ada serta menambah kursus lain juga, katanya. Sekian berita. Bye-bye.